Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 6. Anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Dr. Puak Zakashi meminta Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Karim, lebih sedar akan strategi PAS manipulasi sentimen dalam isu enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019. Puak berkata hujah bekas Ketua Hakim Negara, Abdul Hamid Mohamad lebih tepat berbanding Hassan yang berhujah undang-undang itu sebagai manifestasi kehendak rakyat Kelantan. Puan memetik Abdul Hamid bahawa tugas mentafsir perlembagaan terletak kepada Mahkamah Sivil, bukan Mahkamah Syariah. Katanya pada Hassan, kita mesti ada pada kerajaan PAS dan rakyatnya yang mahu Islam dilaksana sepenuhnya di negeri itu. Selama 34 tahun apa kejayaan PAS dalam pelaksanaan Islam? Cuba Hassan buka mata. Sebab itu hujah Tun Hamid lebih fokus dan penting. Hassan mempunyai pandangan yang berbeza dengan pemimpin parti kerajaan terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen tersebut. Hassan juga seorang peguam membangkitkan PAS dalam mentadbir Kelantan sejak 34 tahun, 8 pilihan raya berturut-turut. Justru katanya ia adalah manifestasi asas kehendak majoriti rakyat Kelantan. Sementara Hamid dalam tulisannya berkata, mengulangi pendiriannya bahawa Mahkamah Sivil mentafsir perlembagaan, Mahkamah Syariah mentafsir Al-Quran. Katanya pindaan perlembagaan perlu dibuat jika mahu semua undang-undang jenayah Islam ditadbir oleh Mahkamah Syariah. Jika tidak, katanya undang-undang syariah akan terus dipolitikkan. Nombor 5. Dewan Rakyat setakat ini belum menerima sebarang usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada pembangkang 14 hari menjelang pembukaan sidang Parlimen pada 26 Februari depan. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul turut menjelaskan menjadi hak untuk mana-mana ahli parlimen mengemukakan usul yang akan diteliti. Katanya kita ikut perlembagaan dalam peraturan mesyuarat, itu hak dia nak kemuka. Kalau dia rasa nak masukkan usul, dia boleh masukkan. Atau cuma retorik nak buat kenyataan politik, terpulang pada dia, saya tidak terlibat. Kalau usul masuk, saya proses. Kalau tak masuk, saya tak buat apa-apalah. Pada 10 Januari lalu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim menggesa Perikatan Nasional segera mengemukakan usul undi tidak percaya terhadap Anwar menjelang sidang Dewan Rakyat 26 Februari ini. Menurut peraturan mesyuarat Dewan Rakyat, Ahli Parlimen dibenarkan memfailkan notis usul dalam tempoh 14 hari sebelum sidang diadakan. Usul itu kemudian akan dimasukkan dalam aturan mesyuarat pada hari persidangan. Jika tempoh 14 hari itu tidak dipenuhi, Ahli Dewan Rakyat masih boleh memfailkan usul tergempar dalam soal membabitkan kepentingan awam sekurang-kurangnya 24 jam sebelum sidang. Gesaan untuk menguji keabsahan Anwar itu susulan dakwaan Presiden PKR terbabit tiada majoriti mudah 112 sokongan Ahli Parlimen merujuk kepada gerakan langkah dubat. Beberapa media melaporkan kewujudan perbincangan yang didakwa berlangsung di UAE antara pemimpin pembangkang dan wakil rakyat kerajaan tertentu bertujuan menjatuhkan pentadbiran Anwar. Anwar sebelum ini dilapor berkata pembangkang tiada kekuatan untuk meneruskan usaha menjatuhkan kerajaan pimpinannya termasuk mengemukakan usul di Dewan Rakyat. Sebaliknya terus memainkan propaganda mengaburi penyokongnya. Nombor 4. Seorang pemimpin PAS yakin telah ada perbincangan secara tidak langsung di antara pimpinan parti itu dengan UMNO bagi menghidupkan semula Muafakat Nasional. Musyidah AMPAS, Hashim Jassim berkata ramai masih percayakan pintu Muafakat Nasional belum tertutup dan mahu meneruskan kerjasama digagaskan ketika keduanya dalam blok pembangkang sebagai usaha penyatuan ummah pasca PRU14 dimenangi Pakatan Harapan. Katanya pertemuan rasmi mungkin belum ada, tetapi secara tidak langsung saya yakin usaha itu ada di semua peringkat kepimpinan. Mereka masih percaya pintu kerjasama MN masih belum tertutup. Rentetan pelbagai isu menyentuh sensitiviti orang Melayu Islam sejak kebelakangan. Saya sudah nampak wujud kesedaran dalam kalangan pemimpin UMNO. Bekas Ado Sanglang itu berkata isu berkenaan antaranya membabitkan pembatalan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019, cadangan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng dari DAP mencalonkan kampung baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia UNESCO. PAS dan UMNO sebelum ini saling menuduh mengabaikan piagam MN yang diasaskan mereka hampir 5 tahun lalu. Hubungan dua parti itu tegang apabila PAS menyertai Perikatan Nasional yang diterajui bersatu sekaligus mahukan parti sepihan UMNO itu turut menyertai MN. UMNO membantah keras tindakan PAS itu kerana melihatnya bersatu sebagai pengkhianat yang berusaha membunuhnya. Mendakwa PAS tidak pernah mengisytiharkan UMNO sebagai musuh. Hashim berkata kedua-dua parti itu perlu melupakan persengketaan sesama mereka dan menjadikan matlamat penyatuan ummah sebagai agenda utama melebihi kepentingan politik parti masing-masing. Katanya UMNO kena pertimbang semula soal perpaduan Melayu Islam kerana bersatu masih boleh merendahkan ego mereka dan bersetuju menerima UMNO demi perpaduan umat. PAS pula tidak boleh menerima DAP kerana kita tahu parti itu tidak pernah merestui agenda perpaduan umat yang cuba direalisasikan MN. Nombor 3. Penganalisis menyatakan bahawa perasaan kurang senang terhadap pimpinan boleh menjadi luka perpecahan yang semakin membengkak dalam parti bersatu menjelang pemilihan parti. Meskipun Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumur menafikan perkara ini, namun menurut penganalisis risiko perpecahan semakin meningkat. Sabtu lalu, Faizal Azumur menegaskan tiada kem dalam Bersatu, mengulas dakwaan perpecahan dalam parti itu sehingga ada pemimpin utamanya dikatakan merisik jawatan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berpendapat
Bersatu tidak boleh memandang enteng dakwaan kejujuran perkumpulan menyokong pemimpin tertentu yang kini tersebar di media sosial. Katanya ia mungkin berpunca rasa tidak yakin hala tuju Bersatu di bawah tasir media Yassin. Menurutnya walaupun tidak parah, namun ada penyokong dilihat kurang berpuas hati dengan bekas Perdana Menteri itu yang seolah-olah tiada motivasi dan tidak berpandangan jauh mengemudi Bersatu berbanding PAS yang semakin hari semakin kuat dengan mentadbir 4 negeri. Katanya ini menggusarkan sehingga ada ahli parlimen Bersatu sokong kerajaan. Sebab itu tidak hairan timbul beberapa kem yang membayangkan siapa presiden pada pemilihan nanti. Walaupun Muhyiddin kata akan pertahan kedudukannya, tetapi saya jangka ini tidak berlaku. Muhyiddin mungkin tidak pertahan kerana kesokongan hanya di kalangan ahli majlis pimpinan tertinggi yang desak beliau kekal. Tetapi kalau lihat perjalanan Bersatu sekarang, kita tahu masalahnya. Jadi timbul beberapa kem demi menunjukkan siapa presiden akan datang. Yang menang akan jadi Perdana Menteri jika Perikatan Nasional menang PRU16. Untuk PM menang dalam PRU16, Bersatu memerlukan perubahan pucuk pimpinan termasuk presiden untuk membawa semangat dan nafas baru sambil menamakan Hamzah Zainuddin antara individu yang boleh memainkan peranan berkenaan. Bagaimanapun Setiausaha Agung Bersatu itu dikatakan tidak layak dari segi perlembagaan parti untuk bertanding 5 jawatan tertinggi termasuk presiden yang terbuka kepada ahli yang menganggotai MPT sekurang-kurangnya 2 penggal penuh. Hamzah dilantik ke jawatan Setiausaha Agung pada Mac 2020 dan mengekalkannya selepas pemilihan parti 4 bulan kemudian. Bersatu dijangka mengadakan pemilihan MPT dan bahagian pada tahun ini dengan tumpuan kepada kursi presiden dan timbalannya yang akan membayangkan calon Perdana Menteri PN seperti ketika PRU15 apabila Muhyiddin dicalonkan ke jawatan itu. Ketua Pemuda UMNO Dr. Kamal Saleh menawarkan pembelajaran sejarah buat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng. Ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau itu berkata, pada dasarnya sayap parti UMNO itu tidak beranggapan perlu ada pertemuan di antara pihaknya untuk kontroversi permohonan pengiktirafan dunia terhadap perkampungan masyarakat Cina. Katanya tiada apa yang perlu dibincangkan lagi, tiada keperluan untuk cadangan ini dan full stop. Jika nak jumpa juga boleh, tapi kami nak ajar YB Menteri mengenai sejarah tanah Melayu dan perlembagaan Malaysia sekali. Akmal berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Ngah mengenai isu pengiktirafan pertubuhan pendidikan. Akmal berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Ngah mengenai isu pengiktirafan pertubuhan pendidikan kebudayaan dan saintifik pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNESCO terhadap kampung baru Cina di Selangor. Sebelum ini, Kementerian Terbabit dilaporkan mahu mengemukakan cadangan agar pertempatan berkenaan mendapat perakuan tapak warisan dunia oleh UNESCO. Bagaimanapun, langkah tersebut mendapat reaksi yang pelbagai dengan setengahnya menentang. Ia mendorong Ngah menyatakan kesediaan untuk bertemu bagi menjelaskan isu tersebut. Sebelum ini, bantahan UMNO turut disuarakan Setiausaha Agung Parti itu, Ashraf Wajdi Dusuki. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi pula mendakwa cadangan dikemukakan Ngah tidak pernah dibincangkan dengan UMNO. Nombor 1. Ahli Parlimen PKR Hassan Abdul Karim tidak gentar dengan tindakan digantung atau dibuang parti berikutan teguran mendakwa reformasi dilaksanakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terlalu perlahan dan gabungan pilihan raya adil dan bersih wajar turun ke jalanan bagi menuntut janji. Ahli Parlimen Pasir Gudang itu berpendirian berpegang kepada Presiden tidak akan tunduk atau berdiam diri terhadap perkara tidak betul sekaligus memerlukannya menegur demi kepentingan semua pihak. Menurutnya, dia tidak gentar dipecat atau digantung keahlian daripada PKR kerana tidak mempunyai sebarang kepentingan malah tidak mempunyai sebarang jawatan dalam kerajaan dan parti. Katanya, jadi saya nak jaga apa sangat? Buang-buanglah, pecat-pecatlah, saya tukar baju ahli parlimen pakai baju lawyer pergi mahkamah. Bukanlah saya berkata angkuh bila kata macam itu. Saya tiada kekuatan. Kalau saya disingkirkan daripada parti tidak rugi apa pun. Patah tumbuh, hilang mengganti. Saya serah sahaja apa pilihan yang saya ada. Saya dah tua, takkan nak setuju dan tunduk sahaja. Hassan berkata dia percaya Anwar juga Presiden PKR faham perkara yang disuarakannya dan itu bukan kali pertama beliau membuat teguran. Menurutnya, malah Anwar merupakan sahabatnya sejak di Menara Gading juga sentiasa terbuka bagi menerima teguran dan pandangan membina. Katanya PKR adalah sebuah parti politik berteraskan perjuangan reformasi dan perlu diteruskan serta pada masa sama percaya agenda itu akan diteruskan selagi Anwar menjadi presiden parti berkenaan. Kalau orang lain jadi presiden PKR, saya tidak berani cakap tapi teguran saya itu Anwar faham maksud saya perkara yang dibangkitkan. Saya tidak mahu Anwar dikelilingi pegawai dia yang Yasmin sokong sahaja. Ini sokongan yang membawa rebah. Oleh itu kita percaya Anwar tidak boleh dikelilingi mereka yang anggup-anggup. Hassan berkata walaupun membuat keteguran termasuk dalam isu pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak baru-baru ini, hubungannya dengan Anwar tidak mempunyai masalah. Katanya dia ada baca analisis yang saya tulis berkaitan isu pengampunan Najib dan Anwar menyatakan analisis yang tepat. Hubungan saya dan Anwar tidak terjejas dan sangat baik termasuk dia kerap bertanya khabar. Hassan mengulas sama ada bersedia dikenakan tindakan selepas mendakwa reformasi dilaksanakan Anwar terlalu perlahan dan Bersih wajar turun ke jalanan menuntut janji. Pada Rabu lalu, Bersih menggesa pentadbiran Anwar tidak lagi berdalih dan melaksanakan semua agenda reformasi dijanjikan sebelum menjadi kerajaan dan mengugut berdepan demonstrasi jalanan. Sebelum ini, Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil berkata pihaknya belum membuat sebarang keputusan mengenakan tindakan disiplin terhadap Hassan
susulan kedatangan beliau dalam menyuarakan pelbagai isu ketika ini.